Baiklah, saya akan berkongsi tentang masyarakat berbudaya dan bermoral. Budaya adalah berasal daripada perkataan Sanskrit iaitu akal budi. Selain itu, budaya juga merupakan perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. Adakala budaya itu didapati sama ertinya dengan peradaban, tetapi peradaban itu adalah sebahagian daripada budaya. Dalam hal ini, setiap masyarakat mempunyai budayanya yang tersendiri yang terbentuk daripada hubungan rapat sesama anggotanya semenjak masyarakat itu telah wujud. Sebagai contoh, masyarakat Melayu di kampung kawasan luar bandar Malaysia telah wujud sejak berpuluh abad lamanya. Selain itu adalah masyarakat yang bermoral. Masyarakat yang bermoral adalah masyarakat yang beretika. Sebagai contoh, kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etika yang paling tinggi. Oleh itu, dalam menjalankan sebuah kajian yang berkaitan dengan masyarakat berbudaya dan bermoral, kumpulan 6 telah memilih puisi Melayu tradisional sebagai bahan kajian untuk mengkaji adanya masyarakat berbudaya dan bermoral yang disampaikan di dalam puisi tersebut. Bahan rujukan utama yang telah kami pilih adalah puisi Melayu tradisional, satu pembicaraan genre dan fungsi dari Harun Mattia. Harun Mattia lahir pada 14 November 1937 di Kuala Kangsar, Perak. Beliau telah mendapat pendidikan di Perguruan Sultan Idris di Tanjung Manin. Bukan itu sahaja, beliau juga mendapat pendidikan di Perguruan Bahasa di Kuala Lumpur. Antara karya-karya beliau adalah cerita-cerita Panji Melayu pada tahun 1980. Yang kedua adalah puisi Melayu tradisional, satu pembicaraan genre dan fungsi. Yang ketiga adalah sastra rakyat Malaysia. Yang keempat adalah puisi Melayu tradisional, nasihat dan pengajaran dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatina Nabila binti Razali, bernombor matrik D2018 108 2336. Saya akan teruskan membentang. Kumpulan kami telah memilih puisi Melayu tradisional yang bertajuk satu pembicaraan genre dan fungsi hasil karya Mak Piah. Puisi Melayu tradisional dirumuskan terbahagi kepada 12 iaitu pantun, gurindam, teromba, seloka, talipun, teka-teki dan sebagainya. Okey, sebagai contohnya pantun. Pantun merupakan bentuk puisi tradisional yang terdiri daripada 4 baris serangkap, 4 perkataan sebaris, mempunyai rima ABAB dengan beberapa variasi dan pengecualian. Tiap-tiap rangkap terbahagi kepada 2. Yang pertama rangkap pembayang dan yang kedua rangkap maksud. Setiap rangkap tidak dapat berdiri sendiri. Okey, secara ringkasnya, pantun dapat didefinisikan sebagai sejenis puisi lama yang terdiri daripada 4 baris dalam tiap-tiap rangkap. Setiap rangkap biasanya 4 baris dan 2 baris. Bagi pantun yang popular, bentuknya terdiri daripada 4 baris, iaitu 2 baris pembayang dan 2 baris maksud. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Seperti yang kita ketahui, budaya merupakan perkongsian cara hidup antara ahli dalam sesuatu masyarakat. Okey, antara puisi yang telah kami kaji di dalam buku kajian kami iaitu buku puisi Melayu tradisional karya Harun Mattia, kami telah memilih 2 puisi iaitu puisi pantun dan juga puisi teromba. Yang mana di dalam puisi pantun kami melihat masyarakat berbudaya iaitu dari segi budaya berpakaian, manakala di dalam puisi teromba kami telah menjumpai 3 perkara iaitu masyarakat berbudaya dari segi budaya dalam upacara perkahwinan, budaya bekerja dan juga budaya menjemput tetamu. Budaya berpakaian.
pakaian lazimnya menggambarkan budaya bangsa seseorang yang hidup dalam sesebuah kelompok masyarakat. Bagi masyarakat Melayu tradisional, bagi orang lelaki, mereka biasanya memakai baju Melayu dan juga berkain pelekat. Manakala bagi wanita Melayu, mereka biasanya memakai baju kurung seperti ini dan juga berkain batik. Kain batik, baju batik. Batik datang dari Jawa. Adik cantik, abang cantik. Bagai pinang dibelah dua. Muka surat 28 dalam puisi Melayu tradisional. Okey, berdasarkan contoh di atas, kita dapat lihat bahawa pengarang menerapkan penggunaan baju batik dan juga kain batik di dalam baris pertama. Dan ini menunjukkan bahawa pengarang menerapkan budaya berpakaian masyarakat Melayu tradisional. Seperti yang kita ketahui, kain batik dari Jawa menjadi pilihan bagi masyarakat Melayu. Okey. Kain batik ini bukanlah digunakan oleh ibu-ibu yang selepas mengandung bersalin saja. Malah, ia turut merupakan gambaran bagi budaya bangsa masyarakat Melayu tradisional yang masih dikekalkan sehingga kini. Budaya dalam upacara perkahwinan. Akad nikah merupakan acara yang paling penting dalam kalangan masyarakat Melayu yang rata-ratanya beragama Islam. Ia bukanlah merupakan suatu adat sahaja, ia adalah ajaran agama yang mana perkahwinan merupakan kemuncak kepada kesahihan perkahwinan tersebut. Upacara ini dijalankan selepas perjanjian antara pihak lelaki dan telah dipersetujui antara kedua pihak, iaitu dengan melaksanakan pemberian wang belanja, pemberian mahar serta barangan yang lain. Contohnya, bagi puisi teromba di atas, orang berbini nak berbelanja, orang bercerai nak berkesudahan, orang beranak nak berupah bidang, orang nikah dengan maharnya. Adat diisi, janji dilabuh, sah kata adat mensiang. Cacat cedera berkembalian, sawang gila luar janji. Elah si laki-laki muncul tanda, elah si perempuan ganda tanda. Muka surat 18 puisi Melayu tradisional. Berdasarkan contoh puisi teromba ini, kita dapat lihat pada baris 1 dan baris 4 yang menunjukkan penerapan penggunaan bagi mahar dan juga wang belanja yang mana ia dilaksanakan di dalam upacara perkahwinan masyarakat Melayu. Wang belanja merupakan kewajipan atau budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat Melayu yang mana wang belanja ini digunakan untuk penggunaan kemah tetamu, untuk keperluan perhiasan bilik pengantin, untuk keperluan menyiapkan pelamin dan sebagainya. Hal ini adalah untuk meraihkan pasangan raja sahab. Penggunaan trombon ini jelaslah menunjukkan masyarakat berbudaya yang masih dikekalkan sehingga kini dalam peradaban budaya mereka. Budaya bekerja amat dititik beratkan dalam masyarakat Melayu. Hal ini kerana dengan penggunaan budaya bekerja yang sistematik, ia akan melancarkan pentadbiran negara. Budaya bekerja ini juga akan melahirkan masyarakat yang lebih berdisiplin dan bertanggungjawab akan tugas-tugas yang mereka perlu laksanakan. Contohnya bagi teromba di bawah, penghulu biasa menghukumkan adat, alim biasa menghukumkan syarat, hulu balang biasa menjarah, juara biasa melepas, saudagar biasa bermain bungkal teraju. Muka surat 28 puisi Melayu tradisional. Berdasarkan contoh diukan bahawa
penerapan unsur masyarakat berbudaya dari segi bekerja, yang mana tugas penghulu adalah melaksanakan adat yang harus dilaksanakan oleh para pengikutnya. Manakala alim ulama turut menerapkan tentang syarat yang mana harus dilaksanakan oleh semua yang beragama Islam. Budaya menjemput tetamu. Masyarakat Melayu tradisional telah diterapkan dengan nilai-nilai murni yang mana menghormati tetamu adalah perkara yang amat mulia yang harus dilaksanakan. Bang sembah pada Datuk adalah saya ni dari kampung nan bersudut. Rumah nan berketak tangga, ibarat dari istana menjunjung sabda. Ibarat dari tempat semenda, menjunjung suruhan dari bapa. Adalah hajat dan tujuan saya menjemput anak buah Datuk, serta adat dengan pusaka nan bersebab. Kerana inilah sembah saya pada Datuk. Muka surat 457 Puisi Melayu Tradisional. Kebiasaannya, penggunaan trombon ini dilaksanakan di dalam upacara peminangan, yang mana ia berfungsi sebagai penyampaian hajat antara pihak lelaki kepada tuan rumah bagi pihak perempuan. Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa keunikan puisi trombon ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, malah ia juga turut menunjukkan peradaban budaya masyarakat Melayu tradisional dan sehingga masih kini. Seterusnya, kami akan menceritakan tentang masyarakat bermoral dalam puisi Melayu. Moral membawa pengertian, ajaran atau pegangan berkenaan dengan baik buruk sesuatu perbuatan, sikap atau cara berkelakuan yang berasaskan atau yang diukur dari segi baik buruk sesuatu akhlak. Kami mengkaji moral baik dan buruk masyarakat di dalam buku Puisi Melayu Tradisional karya Harun Matpiah. Antaranya, pantun yang berbentuk nasihat, iaitu dalam muka surat 45 yang berbunyi, tertib di tepi kota, mari berkayuh sampan pengail. Imam dan khatib pun berdosa, ini kan pula kita yang jahil. Maksud pantun ini, janganlah kita sombong dengan diri kita sendiri, kerana orang yang lebih hebat dari kita pun mempunyai kekurangannya. Di sini kita dapat lihat masyarakat yang bermoral dan berakhlak dengan mengikut perintah Tuhan dan menunjukkan masyarakat yang sedar akan kesilapan mereka. Di dalam rangkap ketiga, pantun ini menjelaskan orang yang berilmu dan beramal soleh pun membuat dosa, ini kan pula orang yang tidak berilmu dan jahil dalam agama. Pantun ini kita dapat tafsirkan yang masyarakat di dalam puisi ini bermoral dan berakhlak dalam menasihati seseorang. Seterusnya, dalam rangkap 2, dalam Gurindam 12 pasal, dalam muka surat 17, dapat dilihat masyarakat yang bermoral. Gurindamnya berbunyi, dengan bapa jangan derhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri dan gundik janganlah alpa supaya kemaluan jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kafil. Maksud rangkap 1 iaitu patuh pada bapa supaya Allah tidak murka, kerana Allah tidak suka hambanya yang berderhaka dengan orang tuanya. Rangkap 2, jika hendak selamat, kita perlulah menghormati ibu kita sendiri. Rangkap ketiga, jangan lupa akan kewajipan kepada isteri. Perlu adil kepada isteri supaya tidak dipermalukan dan keharmonian dalam rumah tangga terjaga. Pada rangkap kelima pula, berbuat baik dan adil kepada rakan supaya dapat saling membantu dan bekerjasama. Jika kita dalam kesusahan, rakan kita pasti akan menolong. Begitu juga sebaliknya.
Akhir sekali, contoh bagi moral yang buruk ialah pantun pada muka surat 125 yang berbunyi, "Keteluk sudah, kesiam sudah, ke Mekah saja saya yang belum. Berpeluk sudah, bercium pun sudah, bernikah saja saya yang belum." Maksud pantun ini ialah seseorang yang ingin mendapatkan jalan mudah dalam sesuatu perkara dengan cara yang salah. Di sini kita dapat lihat contoh masyarakat yang tidak bermoral, iaitu melakukan maksiat dan hubungan yang tidak sepatutnya dilakukan jika belum berkahwin. Zina merupakan salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mendekatinya pun dianggap sesuatu perbuatan yang keji dan bisa membimbing pelakunya kepada jalan yang buruk. Larangan tersebut telah tertulis dalam Al-Quran di dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk." Dalam pantun ini, masyarakat boleh mengambil iktibar dan pengajaran yang dapat melakukan perbuatan ini bagi menjatuhkan moral mereka. Sambung kepada bahagian kesimpulan, puisi Melayu tradisional merupakan warisan bangsa Melayu yang mempunyai keunikan tersendiri. Puisi Melayu itu mempunyai bentuknya sendiri, mudah dikenal dan diasingkan daripada yang tergolong sebagai baharu atau moden. Genre puisi Melayu adalah pantun, gurindam, seloka, mantra dan tromba. Oleh yang demikian, puisi Melayu tradisional dapat dirumuskan kepada 12, iaitu pantun, syair, nazam, gurindam, seloka, teka-teki dan sebagainya. Oleh itu, jelaslah bahawa terdapat banyak masyarakat bermoral dan masyarakat berbudaya yang terdapat dalam puisi Melayu tradisional karya Harun Mapiah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.